Okay, so cikgu rekod semula. Alright, bismillahirrahmanirrahim. So kita sambung yang tadi, yang kita terberhenti tadi. Okay, ni semua dah masuk. Alright, so kita sambung balik. So bentuk dia ni kita panggil, bentuk yang sekarang ni, yang korang tengah nampak ni, ini nama dia concave. Sorry, cikgu tersilap pula. Convex lens. Okay, convex lens. Okay. Okay, convex lens. So convex lens, kalau kita tengok dekat nota, okay, dekat nota yang cikgu bagi tu, okay, cahaya, okay, SSM, tak ada pula. Mana yang okay. Okay. Alright. So dekat nota ringkas, cikgu dia bagi kat korang tu. Okay, so dia ada tulis dekat sini. Hayya. Okay, kejap. Hari ni banyak. Ya Allah, apa tu? Okay, hari. Tak yalah. Dia Star Wars. Mariam, ayah kelas. Sekejap ya. Cikgu nak lawan dengan orang Star Wars. Okay, kejap. Okay, cikgu esok apa pula? Saya tema apa je? Ayah kelas Mariam. Mariam duduk dengan ibu. Cikgu saya nak rekod esok tema. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so sambung. Nampak tak nota? Okay, nota tu. Okay, so bentuk tu datang daripada bulat. So korang kata tahu bentuk ni datang daripada bulatan yang cikgu cerita tadi. So bila dia bulat, dia ada C, macam cikgu terangkan ni, dia ada C dan dia ada F. Okay, dia ada C dan dia ada F. So C, okay, C tu center of the curve, pusat lengkungan, and F adalah dia punya titik focal point. Okay, so hari ni kita nak cerita convex dengan concave. Okay, yang korang kena ingat, ni wajib ingat. Okay, concave ni pun sama. So concave pun dia datang daripada melengkung tadi, contoh bulat tadi, cikgu buat tadi. Alright. So contoh cikgu buat bulatan. Okay. So cikgu buat bulatan. Allah, guguknya bulatan. Okay, bulatan. Okay. Tapi cikgu ambil dia punya curve from this side. Okay. So cikgu ambil curve dia arah yang berbeza. So dia jadi bentuk concave. So concave pun sama juga, ada C, ada F. Okay. Yang pertama, dia ada dua perkara penting bila kita belajar lens. Pertama, lukisan, ray diagram, lukisan. So, and kedua adalah kita punya characteristic of image. Okay, characteristic of image. So kita nak tengok
Yang first kita ambil yang untuk hafal dulu lah. So yang korang kena hafal, kalau concave lens, okay, concave lens, dia punya karakteristik satu je. Cikgu dah tulis kat situ. Image do not depend on position. Okay, do not depend on position. Maksudnya kalau cikgu ada F contohnya tadi 10 cm, and then cikgu ada C dia 20 cm. Okay. So kalau objek tu, maksud dia tak ikut kedudukan tu, do not depend on position tu maksudnya, kalau objek tu berada jauh, for example, dia berada 30 cm from the lens, okay, 30 cm from the lens, ataupun dia berada dekat 20 cm from the lens, ataupun dia duduk in between, sebagai contoh nombor, cikgu letak 15 cm from the lens, ataupun dia duduk dekat sini 10 cm, atau dia duduk kurang 5 cm. Okay. Even dia berada at different position, the image produced will always be virtual, upright, and diminished. Okay, again, image dia always be virtual, upright, and diminished. Bahasa Melayunya adalah tegak. Okay, tegak. Kawan tegak sentiasa maya. Okay, kawan tegak maya. And diminish tu maksudnya dia jadi kecil. Okay, dia jadi kecil. So untuk bahasa Melayu, kalau korang jumpa concave lens, the image will always be, kalau bahasa Inggerisnya, VUD. Okay, VUD. Virtual upright diminish. Virtual upright diminish. Virtual upright diminish. Maya tegak kecil, maya tegak kecil. Okay. So kita nak tengok concave lens. Concave lens ni korang kena hafal. Sebab dia ada different position. Okay. Dia ada different position. So convex lens, cikgu apa maksud dia convex mirror, concave lens? Oh, okay. Alright. So soalan yang bagus, dia tanya kenapa dekat nota ni? Okay, kenapa dekat nota ni cikgu letak convex mirror, concave lens, concave mirror, convex lens? So kenapa cikgu letak macam tu? Okay, itu sebenarnya ini dia adalah ringkasan terus. Sebab nanti korang belajar 6.6, korang akan belajar berkaitan dengan mirror. 6.6 korang belajar mirror, curve mirror. So nanti bila 6.6, kalau korang ada buku teks, okay, siapa yang ada buku teks, boleh buka dekat buku teks. Mana buku teks cikgu tadi? Okay, boleh buka dekat buku teks. Bila masuk 6.6, dia akan ajar karakteristik of image. So, selalunya student dia hafal 2 kali. Sebenarnya tak payah hafal 2 kali. Apa karakteristik yang kita belajar for concave lens, which is yang kita belajar virtual upright diminish, virtual upright diminish. So it will be the same image produced by convex mirror. Okay, tapi apa beza dia? Lens, fenomena dia apa? Fenomena dia, it based on refraction ataupun pembiasan. Okay, refraction, pembiasan. Tapi kalau ada perkataan mirror, mirror adalah reflection, pantulan. Okay, bentuk berbeza. Tapi ciri-ciri image dia sama. Okay, fenomena is different, but the characteristic of image is the same. Okay, dapat tak? So kalau bahasa Melayu apa? Bahasa Melayunya convex ni cembung, cermin cembung. Concave bahasa Melayunya cekung. Cekung. Okay, so sama juga concave mirror, cermin cekung, and then convex lens, kanta cembung. Okay, kanta cembung. Alright. So yang korang kena ingat kat sini, bentuk dia dulu. Sebab kalau dia tulis concave, satu je karakteristik, VUD, VUD, VUD. Kalau dia tulis convex, karakteristik dia ada ikut kedudukan, depend on position. So bila depend on position, setiap kedudukan yang cikgu tulis tu berbeza-beza. Okay, sebagai contoh, kita ambil convex lens hari ni. Kat sini, contoh. Cikgu dah ajar tadi, F dengan 2F tu daripada bulatan. Kalau bulatan dia besar, dia jadi nipis, thinner, and the F will be longer. Okay, kalau dia tebal, gemuk, okay, gemuk, F dia pendek. Gemuk, pendek. Okay, gemuk, pendek. So,
dia punya lengkung tu besar, tika tebal, okey. Lebih tebal, lebih gemuk, orang kata gemuk kan lebih tebal, and then F dia lebih pendek. Focal length is shorter. Okey. Tapi kalau dia lebih kurus, okey, dia lebih orang kata apa, thinner, nipis, sebab F dia lebih jauh. Kenapa F dia jauh? Sebab kita kata belajar tadi daripada bulatan. Okey. So contoh kat sini, cikgu kata yang ini 10 cm. So 2F, 2F tu maksudnya 2 kali F. So 2 kali ni 20. Okey. So 2F tu macam dia punya center, 20. Okey, so kalau objek, contohnya objek duduk jauh, katalah objek duduk dekat 800 meter, 800 sentimeter contoh. Jauh tu, jauh sangat. So objek dengan lens tu jauh. Okey, objek dengan lens tu jauh. Apa jadi kepada image? Okey, what happen to the image? So the image akan jadi RID. Okey, RID tu maksudnya apa? So korang boleh tengok dekat belah tepi nota, kat bahagian atas ni cikgu ada buat ringkasan. R tu apa? I tu apa? Okey. RID tu apa? Okey, RID maksudnya real inverted diminish. Ini kena hafal real inverted diminish. Okey. Kalau dia rapat sikit pun, tapi belum lagi, dia dah rapat, tapi belum lagi sampai 2F. Contohnya, okey, contohnya objek dengan lens berada 30 cm. Okey. So 30 cm meaning behind 2F. Okey, behind 2F. So bila behind 2F, apa image dia? Masih lagi RID. Okey, masih lagi RID. The difference is dia RID cuma besar sikit daripada yang 800 tadi. Okey, dapat tak? Dia besar sikit daripada yang 800 tadi, tapi kita masih anggap real inverted diminish. Okey. Kalau objek dekat dengan lens, duduk dekat 2F, so objek duduk dekat 20, dia dah tak jadi RID. Dia jadi RIS. Okey, RIS kat sini maksudnya real inverted and SS. SS tu same size. Okey, same size, size sama. Okey, SS tu same size, size dia sama. Okay, so next adalah rim. Okay, next adalah rim. So rim tu apa pula? Rim masih lagi inverted. Okay, real inverted. Tapi dia punya size adalah magnify. Magnify. So size dia jadi lagi besar. Okay, size dia jadi lagi besar. Right, real inverted magnify jadi besar. Okay, so bila inverted tu maksudnya apa? Inverted tu, image tu terbalik tau. Image tu terbalik. Maksudnya kalau kata korang berdiri, depan lens tu, image dia kepala kat bawah, kaki kat atas. Itu maksud inverted. Okay, itu maksud inverted. Okay, dua yang depan, zoom zoom. Okay, zoom zoom. Zoom tu virtual upright magnify. Depan lagi satu, lagi dekat virtual upright magnify. Okay, virtual upright magnify. Okay, tadi yang kalau kita belajar concave lens. Concave lens apa? Virtual upright diminish. Okay, virtual upright diminish. Yang convex virtual upright magnify. Okay, satu benda yang korang kena perasan, kalau real, kawan dia inverted. Real inverted, real inverted. Virtual upright, virtual upright. Okay, real inverted, virtual upright. So, kalau kata kita nak recap balik, cuba macam ni. Okay. Okay, so cikgu tanda. Okay, so kita hafal kan? So, tanda dulu F. Tanda 2F. Okay, tanda dulu F, tanda 2F. Kemudian, okay, 5 kedudukan. Apa 5 kedudukan? Belakang, dekat 2F, antara, dekat F, dan depan F. Okay, so ada 5 kedudukan kat situ. So dalam 5 kedudukan tu, apa dia punya ciri-ciri image? Read, RIS, rim, okay, read, RIS, rim, zoom, zoom. Okay, read, RIS, rim, zoom, zoom. Okay, again, read, RIS, rim, zoom, zoom. Okay, cikgu bahasa Melayu macam mana bahasa Melayu? Okay, bahasa Melayu pula. Okay, bahasa Melayu kalau kita nak buat macam yang English tu tak sedap. Bahasa Inggeris dia okey. Read, RIS, rim, zoom, zoom. Okay, read, RIS, rim, zoom, zoom. Tu bahasa Inggeris. Bahasa Melayu dia jadi nesek, nesek, nesep, nesep, nesek, neses, nesep, metep, metep. Pelik pula kan? Okay, tapi kalau bahasa Melayunya,
real tu nyata. Okay, real tu nyata. So 3 yang belakang tadi ni nyata, nyata, nyata. Inverted bahasa Melayunya songsang. Songsang, songsang, songsang. Real partner dengan inverted. Nyata partner dengan songsang. Okay. Real inverted, so songsang, nyata. Real inverted, songsang, nyata. Okay. And size, kecil, lagi dekat, sama size. And then secara logiknya, kecil, kecil sama size, besar, besar, besar. Okey. Cikgu tenengak tu apa? Tenengak apa? Cikgu tulis tenengak ke? Astaghfirullahalazim. Terima kasih beritahu. Tegak. Tegak tegak. Cikgu pun perasan kat nota tu. Terima kasih. Tegak. Tegak. Okey, Maya. Tegak Maya, tegak Maya, virtual upright, tegak Maya, virtual upright, tegak Maya. Aku jadikanlah aku punya ni, apa orang kata, macam zikir. Tegak Maya, tegak Maya, tegak Maya. Nyata songsang, tegak Maya, nyata songsang. Okay, so dia ada 5 kedudukan. Alright. So, itu yang korang kena tahu. Pertama, kalau bentuk, cikgu buat bentuk macam ni, buat bentuk macam tu, automatik. Ini tak ada image lain. Duduklah mana-mana, voot. Okay, voot. Bentuk ni, ini nama bentuk apa? Pertama tahu dulu bentuk. Ini bahasa Melayunya cekung. Bahasa Inggerisnya concave. Duduklah mana-mana, tak kisah. Voot, voot. Bahasa Melayu, voot apa? Maya pula. Maya tegak kecil. Okay, Maya tegak kecil. Tapi kalau cikgu buat bentuk macam ni, okay, ni bentuk dia, bahasa Inggerisnya convex, bahasa Melayunya cembung. Image dia bukan satu. Image dia ada 5 kedudukan. So kena ingat balik 5 kedudukan. Ni 2F. 5 tu belakang, 2F, tengah, F, depan. Okay. Clear tak? Okay, tu karakteristik. Kita cerita karakteristik dulu. Tu yang kena hafal, wajib. Okay, so kita tengok kat sini. Dekat buku yang Syuk bagi ni. Cikgu ada letak macam ni. Okay, cikgu ada letak macam ni dekat buku tu. Alright. So ni untuk apa sebenarnya? Ni sebenarnya untuk mirror dan lens. Okay, mirror dan lens. So untuk lens, korang pergi ke muka surat 4. Okay, so again, untuk lens, pergi muka surat 4. Okay, sekali lagi, untuk lens, pergi muka surat 4. Okay, dah? Jadi zikir. Ya Allah. Jangan sampai jadi zikir pula. Tapi ingatlah, virtual upright, real inverted, virtual upright, real inverted. Okay. Okay, so cikgu bagi kat sini, kita nak belajar lukis pula. Kita nak belajar lukis. Okay, kita nak belajar lukis. Boleh tak? Okay, ready semua? Dah buka ke muka surat 4? So cikgu tunggu respon korang dulu. Dah, okay. Macam stres je. Dah tu bunyi sedih je. Okay. Okay je. Alright. Okay. Cikgu buat bentuk ni dulu. Sekejap buat tiba-tiba. Okay. Nama bentuk. Okay, so apa nama bentuk dia? Bahasa Melayu, cembung. Bahasa Inggeris, convex. Okay, convex apa? Convex lens. Cembung apa? Kanta cembung. Ada berapa kedudukan? Kena ingat 5. Okay. Cikgu letak objek dekat sini. Okay, ni kedudukan objek. So, this is the object. Okay, so kalau cikgu letak objek dekat situ, nanti image yang terhasil, what is the characteristic of image?
Okay, apa karakteristik image dia? Kalau belakang. Cuba tengok ingat balik. Read. Read. Okay, read. Karakteristik image dia read. Okay, cikgu tunjuk ni objek, belum image lagi. Tapi sebelum lukis, kita tahu nanti image yang terhasil akan jadi read. Okay, jadi read. Okay, good. Thank you. Yang balas tu read. Okay, so macam mana nak lukis? Pertama, ambil pembaris. Mesti ada pembaris. Okay. So pembaris korang nak buat apa? Ambil pembaris daripada line objek ni. Okay, cikgu nak ajar lukis. Ini kalau kata markah melibatkan 3 markah. Tapi lukisan ni sebenarnya boleh menunjukkan ciri-ciri image yang kita nak sembang ni. Okay. And apa yang kita lukis ni juga penting bila kita nak belajar 6.4, 6.5. So 6.3 ni cikgu tengah ajar ni adalah fundamental for 6.4 and 6.5. Sebab bila kita buat soalan light topik ni, dia tak, sebenarnya kalau dalam SPM dia tak buat satu subtopik tak. Dia akan gabung. Okay, dia akan gabung. So untuk yang kat sini kita nak belajar 2 perkara penting. Characteristic of image, kena hafal dulu. And kemudian kita nak belajar drawing, lukis. Lepas ni nanti kita akan belajar equation, formula. So 3 perkara ni, apa yang kita hafal, karakteristik image dia, mesti sama dengan apa kita lukis dan dia boleh dibuktikan dengan apa yang kita kira. Nampak 3 perkara. Apa yang kita hafal, real, inverted, diminish, it will be proved by your drawing. So yang kita nak draw ni, dia akan provekan apa yang kita hafal. Nanti dia akan provekan juga by equation. Persamaan. So bab ni selalunya, jujur dengan korang, korang boleh tanya sini-sini korang, mana form 5 ke apa ke, bab mana paling susah waktu form 4. Dia orang tak akan cakap force and motion. Dia akan cakap light. Sebab apa? Pertama, dia tak boleh bandingkan. Dia tak dapat nak imagine apa relationship image tu dengan lukisan ni dengan karakteristik. Okay. So cikgu akan cuba bagi nampak kaitan 3-3. So kita dah hafal dulu. Okay, dah hafal dulu. Kalau yang ini, nampak je benda ni. Kanta cembung, convex lens. Dia punya karakteristik ada 5. Okay, ada 5. Kena hafal apa? Read, ris, rim, vum, vum. Okay, read, ris, rim, vum, vum. Bahasa Melayu, nesep, neses, nesep. Nesep tu nyata, songsang, besar. Lepas tu metep, metep. Maya tegak besar, maya tegak besar. Okay. So kita nak lukis. So lukis untuk convex. Okay, cikgu ajar 3 lukisan, 3 line. Daripada objek ni ambil pembaris straight. Okay, cikgu menggunakan line yang ada ni sebagai cikgu punya rujukan. Okay, so ni anggap straight lah. Korang yang buat garis macam cikgu, korang buat garis pakai pembaris. Okay, straight. Okay, lepas tu convex lens, kanta cembung, kita panggil dia kanta menumpu. Kalau bahasa Inggerisnya, convex lens ni kita panggil sebagai converging light. Converging light. Okay, menumpukan cahaya. Menumpu tu maksudnya apa? Semua cahaya yang lalu pada convex lens, dia akan tumpu ke F, titik fokus. Okay, dia akan tumpu ke F, ke titik fokus. So dia akan jadi macam ni. Okay, korang ada pembaris lagi cantik lah. Okay, sepatutnya korang buat lagi cantik. Cikgu dah dilatih melukis garis lurus. Yo-yo je. Okay, contoh. Okay, itu belum satu markah pun lagi. Letak anak panah. Letak anak panah, baru 1. Okay, markah dia 3, baru 1. Nombor 2, cikgu pakai warna lain. Markah kedua, cikgu pakai warna biru. Okay, tengok dari objek, ambil pembaris. Lalu F ni. Okay, ambil pembaris, lalu F ni.
Okay, dia guna pembaris straight, lalu F ni sampai sentuh garis normal tengah ni. Okay, tengok cikgu tak sentuh lengkung dia. Cikgu sentuh garis normal kat tengah tu. Okay. Alright. Okay. Belum markah kedua lagi. Lepas tu dah sentuh ni, tarik straight ke belakang. Okay. So anak panah. Anak panah. Okay. 2 markah. Markah ketiga is the image form. Image form kat mana? Image form dekat kawasan dia bertindih. Maksudnya dia bertindih dekat sini. So arrow dia ke bawah. Sebab pertindihan dia di bawah. Okay. Korang boleh nampak kotak dia. So korang boleh kira. Kotak untuk objek, 3 kotak. Kotak untuk image, 2 kotak lebih sikit. Tak sampai 3. Okay, tak sampai 3. So lukisan korang mungkin lebih tepat. Kalau lebih tepat mungkin dia lagi cantik lah. Okay, tapi yang kita nampak kat sini, kepala dia ke bawah. Kepala ke bawah ni maksudnya songsang. Atau bahasa Inggerisnya inverted. Okay. Kawan songsang cikgu dah bagi tahu. Kawan songsang nyata. Kawan inverted real. Size kotak dia semakin sikit. So smaller. Or diminish. Atau smaller. Okay, kecil. Okay, so dapat tak 3 markah? Okay, masih lukis lagi. Okay. Satu lagi lukisan. Okay, satu lagi lukisan. Dari objek, lalu ni. Okay, lalu ni. Dari objek, ambil pembaris, lalu tengah ni, straight je. Kita akan nampak dia bertembung dekat titik yang sama. Okay, so ada 3 garisan. Okay, 3 garisan ni dia dipanggil sebagai ray. Okay, so bila kita lukis semua ni namanya ray diagram. Okay, ray diagram. Alright, dapat 3 lukisan tu. Straight, lalu F. Lalu F, straight. Straight. Okay, straight, lalu F. Lalu F, straight. Okay, lalu F, straight. Straight, lalu F. Lalu F, straight. Dah macam buat TikTok dah. Okay. Straight, lalu F, straight. Straight tengah. Dapat 3. Straight, lalu F, straight, lalu tengah. Okay, straight, lalu F, straight, lalu tengah. Okay, kalau cikgu ada yang bawah ni pula. Okay, yang bawah cikgu buat macam ni. Sama, cikgu buat bentuk ni. Cara lukis yang sama. Cikgu letak objek kat sini. Dekat 2F. Okay, cara lukis sama. Sebelum lukis, what will be the characteristic of image? Apakah ciri-ciri image yang terbentuk nanti? Sebelum lukis. Ni objek. Read. 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 Bukan read. Real inverted same size. Real inverted same size. Okay, bahasa Melayunya nyata
songsang sama saiz. Okey. Bahasa Melayu memang pelik sikit lah. Neses. So dia real, inverted, same size. RIS. Okay. So lukis dia macam mana? Lukis dia sama je. Okay, macam mana lukis? Buat garis pertama cikgu buat tadi, warna merah. Macam mana? Straight. Langgar. Okay, dah langgar. Langgar kat normal line tengah-tengah, normal line. Lepas tu pergi ke F. Okay. Itu baru satu markah. Markah kedua, daripada objek lalu F. Okay. Dari objek lalu F. Straight itu. Sentuh sini. Pergi sini. Okay. Ataupun boleh lukis satu lagi. Lalu tengah ni. Tapi korang akan dapat dia tempat yang sama. Okay, so image dia macam mana? Image dia betul-betul bawah 2F. Okay, bawah 2F tu okay lagi. Garisan merah tu bukan kat bucu Bucu maksudnya? Tak faham. Okay, bucu apa? Bucu curve ni ke? Okay, bucu curve ke? Tak. Dia bukan kat bucu curve. Dia mesti dekat garis tengah. Garis tengah. So maknanya kalau dia ada macam ni, contohnya, cahaya tu kena masuk sampai tengah tu. Okay, sampai yang kat tengah-tengah ni. Dia tak boleh sampai bucu. Dapat tak? Okay, faham tak? Yang tanya, Nuha dapat? Yang biru tak kena Oh, dia yang penting garis normal tu. Okay, dia macam ni. Bentuk hijau ni, cikgu tak nak buat besar tu, cikgu nak buat kecil pun boleh. Cikgu buat kecil macam ni pun boleh. Sebab ini hanya nak bagi tahu korang what type of lens. So nampak bentuk je, oh ini convex. Oh ni cembung. Cembung cara lukis ni gini. So sebenarnya dia tak semesti pun kena sentuh lens tu. Dapat tak? Straight, merah, sampai garis tengah, pergi ke F. Okay, lalu F, straight. Okay, lepas tu dia akan ada intercept. Ataupun satu lagi buat hijau straight. Okay, clear tak Nuha? Dapat? Cikgu tunggu respon kalau ada ni. Okay, so kita tengok daripada image dia. Image dia macam mana? Image dia, objek 3 kotak tegak ke atas, image dia 3 kotak tegak ke bawah. So, sama-sama 3 kotak. So, kita panggil dia same size. Lepas tu arrow ke bawah inverted. Kawan inverted sentiasa real. So, nyata, songsang, sama saiz. Okay. Dapat tak? Dapat. Okay. Yang seterusnya, sama juga soalan cikgu. Kalau cikgu buat macam ni, korang pun tahu dia convex. Ada berapa karakteristik? Ada 5. Depend on position. Ikut kedudukan. Cikgu letak objek dekat sini. So, yang ni cikgu kecilkan sikit. Cikgu letak dia 2 kotak. Kenapa cikgu kena kecilkan sikit? Sebab nanti image dia akan jadi besar. That's why cikgu buat 2 kotak kecil sikit. Cara lukis sama. Okay, cara lukis sama. So, cuba kita buat cara lukis yang sama. Sentuh. Okay, kalau nak sentuh garis normal. Cikgu boleh buat besar macam ni pun boleh. Tapi kita akan still sentuh normal line.
Okay, lepas tu nak pergi mana? Lepas tu pergi ke F. Okay, pergi ke F straight. Okay. Okay, nombor 2. Lalu F dulu. Straight. Tu bawah. Lepas tu dia ke sana. Okay. Lepas tu dia berjumpa kat sini. Okay. Alright. Atau boleh lukis satu lagi garisan macam cikgu ajar tadi, warna hijau. Straight. Okay, anak panah jangan lupa. Okay, so boleh nampak dia punya image tu. Ni adalah image kat belakang ni. So image dia kita boleh nampak dia arrow ke bawah. Ke bawah maknanya inverted. Kawan inverted sentiasa real. And size dah jadi magnify. Okay, rim. Yes, kalau bahasa Melayunya masih lagi ke bawah. Ke bawah maknanya songsang. Kawan songsang sentiasa nyata. And size dia kita dah nampak dia jadi besar. Nyata songsang besar. Yes, nasib. Thank you, Amna. Alright. Okay. Next one. Objek kat sini. Sebelum lukis, apa ciri-ciri image? So cikgu harap kita ulang banyak kali sampai korang dah hafal dah apa ciri-ciri image. Okay, duduk dekat F. Dia dah bukan lagi read, rim, voom. Okay. Tapi kalau tengok betul-betul kat nota, cikgu dah beritahu tahu, voom dia ada 2. Satu, cikgu letak voom infinity. Okay. Nampak itu? Ada voom infinity. Satu lagi voom je. Okay. Voom infinity dengan voom sahaja. Okay. Voom infinity tu macam mana? Okay. So, kita boleh lukis yang dekat sini. Kita ambil garis yang pertama. Ingat balik cara straight. Sampai situ nak pergi mana? Pergi F. Okay. Garis warna biru. Boleh tak lukis garis warna biru? Tengok garis warna biru. Okay. Garis warna biru macam mana? Dari objek, lalu F. Lepas tu, kita tarik ke belakang. Dekat sini, dia duduk dekat F. So, boleh tak kita lukis garis warna biru? So, kita tak boleh lukis garis warna biru. Sebab dia dah duduk dekat F tu. Takkan nak buat tegak ke bawah. Okay. Jadi, kita boleh lukis garis warna hijau. Macam mana nak lukis garis warna hijau? Garis warna hijau, kita lukis kat sini. Okay. Kalau kita lukis, korang akan dapat garis ni parallel. Okay, garis tu parallel. Entah kat mana dia nak jumpa, tak tahu. Okay, tak tahu nak jumpa kat mana. Dah habis kertas dah. Kalau ambil kertas sambung sebelah sini, pun dia akan turun bawah lagi. Turun bawah lagi. Okay, maknanya kita tahu dia jumpa kat bawah. Kita tahu dia akan jumpa kat bawah. Dia nanti jumpa kat bawah. Tapi tak tahu kat mana je. Dekat bawah. Tapi tak tahu kat mana je. Okay. Nampak macam kat bawah. Tapi sebenarnya bukan kat bawah. Ini dia sambung ke sini lagi. Ni sambung ke sini. Cikgu buat putus-putus kat sini. Ni tengok ni untuk zoom tengok betul-betul. Cikgu sambung kat sini. So ni cikgu sambung. Okay. Pun tak jumpa juga. So bila tak tahu jumpa kat mana, maknanya kita tahu dia jumpa nanti entahlah dekat infinity. Tak tahu kat mana dia nak jumpa. Okay. So waktu ni dia akan jumpa infinity. So infinity tu besar lah, magnify. Infinity tu sangat besar, magnify. Magnify at infinity.
terlampau besar sehingga ke infinity. Okay, and then image dia upright, tegak. Okay, tegak sebab dia jumpa belah belakang ni. Tak tahu kat mana, tapi belah belakang ni. Nanti image dia belah sini. Okay, belah belakang. Upright, kawan upright, virtual. Bahasa Melayunya, Maya tegak, besar, besar tapi sangat besar, infinity. Okay, untuk SPM ataupun untuk soalan sekolah korang ke apa ke, yang ini memang selalunya tak tanya pun. Sebab kalau kau lukis tak tahu kat mana nak jumpa. So dia tak tanya ni lah, selalunya tak tanya yang ni. So selalu dia tanya yang ini. Cikgu letak objek kat sini. Okey. Cuba guna cara lukis yang sama macam atas. Warna merah dan warna hijau sahaja. Okey, warna merah dan warna hijau sahaja. So bila cikgu lukis, cikgu ada contoh tak convex lens infinity? Ada. Dia kita guna sebagai eyepiece for telescope. Sebab apa kita guna untuk eyepiece teleskop? Okey. Teleskop teleskop untuk orang tengok apa? Orang tengok benda jauh kan? Okey, benda jauh. So benda tu kat mana? Benda tu kat mana? Benda tu dekat infinity. Tak tahu kat mana, jauh. Okay, so kita gunakan dia sebagai eyepiece of telescope. Okay, so application, kita akan belajar application, I think 6.5. So 6.5 nanti korang akan tengok application. Teleskop, mikroskop. Okay, optical instrument. Tu kita akan cerita nanti. Okay, dapat Alisha, okay? Okay Alisha, dapat So kat sini sebenarnya dah ada beberapa contoh application dia dekat bawah ni, korang boleh hafal juga kalau nak hafal. Tapi ini nanti dulu, sebab ini nanti kita akan belajar untuk application of lens. Okay, so hari ni kita ambil karakteristik dulu, sebab ni dia punya asas. Okay, so lukis dia macam mana? Straight. Lepas straight pergi mana? Pergi F. Okay, pergi F, straight pergi F. Then, next, warna hijau. Okay, yang ni dah pergi F tadi, tarik ke belakang tarik ke belakang putus-putus. Straight pakai pembaris, tarik putus-putus. Okay, and then warna hijau. Warna hijau tadi, lalu tengah ni. Okay, lalu tengah ni. Okay, so nampak line tu tak parallel. Dia tak macam kat atas. Atas line tu parallel. So line parallel memang sampai bila-bila pun tak berjumpa. Kalau korang ada line parallel, dia tak akan intersect. Will never be intersect. You learn that in mathematics. Satu line yang parallel will never intersect. So tapi line yang dekat sini, dia boleh intersect. Sebab dia tak parallel. So dia akan putus-putus kat belakang. Okay, korang akan jumpa dia kat sini. So dia bertemu dekat belah atas. So bila kita lukis, okay, dia bertemu belah atas. Cikgu buat arrow. Okay, belah atas. Lepas tu arrow dia sama, atas-atas. So sama-sama atas, upright. Bahasa Melayunya, tegak. Okay, kawan upright siapa? Kawan upright, virtual. Bahasa Melayunya, Maya. Size kita tengok. Tadi 2 kotak je objek dia. Sekarang image dia dah sampai 3, 4, 5, 6 kotak. So, maknanya dia jadi magnify. Zoom. Ataupun besar. Okay. Harap korang dapat dia punya kaitan tu. Okay, dapat punya kaitan tadi. Kita hafal read, ris, rim, vum, vum. Kait dengan apa yang kita lukis. Okay, so dapat tak lukisan untuk convex lens? Okay, siapa yang tak clear atau masih tak faham lukisan ni, boleh komen kat cikgu. Kalau rasa malu, boleh komen private. Bahagian mana yang tak faham. Okay, jangan malu-malu. Okay, jangan malu-malu. Tak ada apa nak malu pun. Korang, cikgu bukan nampak korang. Korang pun korang je nampak cikgu.
Okay, ada soalan? Right, cikgu tunggu komen. Saya, okay, tanya. Okay, saya ada soalan. Okay, apa dia? Cikgu baca. Tak faham yang seg atas tu. Intercept kat atas. Yang ni ke? Okay, yang cikgu tengah tunjuk ni. Yang ni Tak faham kenapa dia potong kat atas. Bukan, kedua atas dari bawah. Kedua atas. Macam mana tu? Kedua atas dari bawah. Sekejap, cikgu cuba faham. Cikgu naikkan sikit. Okay. Okay, cikgu dah naikkan sikit. Okay, betul? Okay, lagi? Yang mana? Yang parallel. Okay. Yang parallel tu dia memang takkan jumpa pun. Dia memang macam tu je. End up dia memang macam tu. Ini je end up dia. Yang second last. Okay, so line tu sebab parallel. Okay, line tu parallel. Kita belajar matematik. Kalau line parallel, memang sampai bila-bila dia tak ada berintersect. Okay, dia takkan potong mana-mana. Jadi dia memang, kalau kita lukis, dia straight je. So that's why cikgu tanda kat sini. Yang ni SPM selalunya tak tanya. Untuk SPM, yang ni selalunya tak tanya pun. Sebab kalau disuruh korang lukis, lukis tu infinity dia line macam tu. Tak apa ke tak lukis land? Oh, okay. Good question. Tak apa ke tak lukis land? Sepatutnya lukis lah. Okay, lukis tu hanya sebagai tanda. Bila lukis sebagai tanda, kalau contoh, cikgu nak lukis kecil macam ni pun tak apa. Cikgu nak lukis kecil pun tak apa. Itu dah menunjukkan dia tengok bentuk. Oh, ini budak ni lukis bentuk convex lens. Nak buat besar macam ni pun boleh. Macam atas tu. Atau nak buat kecil macam ni pun boleh. Sebab bentuk tu hanya sebagai tanda. Kita tengah lukis untuk apa? Concave ke convex. So it just to show you the type of lens yang korang draw. Okay, ada soalan lain? Okay, so cikgu recap balik ni sebelum cikgu masuk satu lagi lens, last. Yang kita buat soalan. Okay, recap macam ni. Asas dia ada 3 garis. Yang tu korang kena tahu dulu. Asas dia ada 3 garis. Itu asas. Tapi 3 garis ni, kita boleh apply 3 garis dekat mana? Dekat read, ris, okay, dekat rim. Read, ris, rim boleh lukis 3 garis. Tapi bila masuk vum, tinggal 2 garis. Okay, tinggal 2 garis. Apa garisan dia? Yang warna merah dengan warna hijau. Okey, untuk objek, nak paling senang tu lukis arrow ke? Ya betul, maksudnya arrow tu, arrow anak panah tu dah menunjukkan objek. Okey, arrow anak panah tu menunjukkan objek. Memang kalau kita lukis pun dalam buku teks pun dia akan gunakan arrow sebagai objek. Kenapa dia nak guna arrow? Supaya bila contohnya macam inverted kan, songsang. Contoh macam ni, bila songsang. Senanglah dia nak tunjuk. Tadi arrow ke atas, atas tegak. Sekarang arrow ke bawah, so inverted. That's why kita lukis arrow. Okay, good question. Ingat read, ris, rim, vum, vum. Bahasa Melayu, bahasa Melayu. Nesek, neses, nesep. Metep, metep. Read, ris, rim, vum, vum. Nesek, neses, nesep. Metep, metep. Okay, pelik bunyi dia. Okay, so last kali. Lens apa pula last kali? Lens yang terakhir untuk hari ni concave. So concave lukislah dekat mana sekalipun. Maksudnya korang nak lukis jauh dari F ke, dekat F ke, kurang dari F ke, mana-manalah, mana-mana. Mana-mana tu maksudnya suka hati kau lah nak lukis mana.
Belakang ni ke? Depan ni ke? Sini ke? Sini ke? Mana-mana? Depan ni ke? Tak kisah. 5 kedudukan ni. Apa ciri-ciri image yang terbentuk? Okay, ni concave lens. Okay, kanta cekung. Apa ciri-ciri image dia? Sebelum lukis kita dah kena ingat dah. Okay, apa ciri-ciri image? Read salah, bukan read. Saya tengok balik. Wood. Bahasa Melayunya, bahasa Inggerisnya wood. Bahasa Melayunya metek. Okay. Virtual upright diminish. Maya tegak kecil. Okay, tu sebelum lukis. Okay, so korang lukis kat mana-mana pun dia akan dapat bentuk sama. Akan dapat image yang sama. Okay, so cikgu nak lukis dekat, cikgu lukis kat sini lah, tak kisah pun. Okay, mana-mana pun sama. Right. So cara lukisan, tengok betul-betul. Cikgu, maksudnya tak kisah distance ke? Tak kisah distance. Yes, betul. Tak kisah distance. So, maknanya contoh kalau paper 1 kan, dia tanya, what is the characteristic of image of the object here? Dia tanya, image dia apa? Okay, kau tengok dulu. Ini concave. So, tak payah fikir dah. Tak payah fikir kedudukan. Memang mana-mana dia duduk, wood. Faham tak? Kalau bentuk atas ni kena tengok kedudukan. Bentuk atas ni kena tengok kedudukan. Sebab lain kedudukan, lain image. Read, ris, rim, vum. Yang bawah ni tak effect. Okay, distance tak effect apa-apa. Ya. Distance tak effect apa-apa. Sebab tu dekat nota ni cikgu ada tulis, image do not depend on position of object. Duduk mana-mana. Belakang ke, dekat F ke, depan ke, between ke, semua tu wood. Semua kedudukan wood. Okay. So sebab semua kedudukan wood, cikgu boleh lukis dekat mana-mana sahaja dan dia akan dapat wood. Okay, faham tak? Mana-mana cikgu lukis pun akan dapat wood. So cikgu letak dulu kat sini. Okay, sebab wood, so cikgu lukis tinggi sikit. Cikgu lukis 4 kotak. Tak payah 4 lah, 3 pun cukup lah. 3 kotak. Okay, cikgu letak kat sini. Okay. Kesalahan lazim apa tahu? Oh, dia tengok, oh ni 2F. Oh, ini rim. Tu salah dia. Dia lupa tengok bentuk. Okay. Bab ni, dia tak susah sebenarnya. Dia confuse bila korang tak tahu bentuk. Okay. Sebab korang dah hafal read, raise, rim, boom, boom, read, raise, rim, boom, boom. Bentuk concave pun kau bantai read, raise, rim, boom, boom. Bentuk concave satu je. Wood. Okay. So macam yang dapat wood lukisan dia pula. Garis warna merah dulu. Okay, tadi cikgu lukis tinggi sikit yang ni. Bentuk tinggi sikit. Okay, tadi kita belajar lukis dia straight. Tadi tau. Sentuh line tengah. Lepas tu pergi mana? Pergi F bawah. Yang pergi F bawah, convex. Ingat Yang pergi F bawah, convex. Bila kita kata concave kita panggil dia sebagai diverging. Diverging tu maksudnya mencapah. Bukan menumpu. Tadi menumpu. Yang ni diverge. Diverge tu maknanya dia keluar. So maksudnya bila cahaya lalu lens ni, cahaya tu dia tak pergi ke F, dia keluar. Dia keluar ke atas. Tapi dia keluar ke atas tu dari mana? Dia keluar ke atas daripada, okey, ambil pembaris. Okey, korang ambil pembaris korang. Letak kat sini. Okey, cikgu buat dulu. Okey, letak kat sini. Okey, pembaris korang dekat kedudukan ni. So kita garis dekat F ni, putus-putus. Yang ini baru penuh. Okay, again. Cikgu padam dulu. Ambil pembaris. Letak dekat F ni. Sambungkan sampai yang kita line buat tadi. Okay, macam tu. Lepas tu tarik yang atas ni. Garis penuh. Anak panah. Anak panah. Okay.
garis nombor 1. Dapat tak? Garis nombor 1. Okey, boleh cikgu sambung garis nombor 2? Boleh. Okey, garis nombor 2 dia straight lalu 2F. Ambil pembaris daripada objek tu, tarik guna pembaris sampai 2F. Okey, sampai 2F. Okey, ni nombor 2. So ni 1 markah, ni 2 markah. Okey, kat mana dia bertindih? Kat mana dia bertindih? Dia bertindih dekat sini. Arrow ke atas. Okey, so tengok arrow ke atas. So arrow ke atas bermaksud dia upright. Siapa kawan upright? Kawan upright sentiasa virtual. Ini partner sampai mati, tak boleh pisah. Virtual upright, real inverted. Virtual upright, real inverted. Virtual upright, real inverted. Okay, size dia korang nampak kat situ, smaller ataupun diminish. Okay. Clear tak? Okay, cikgu. Okay, good. So soalan dia pula. Okay. Yang ini, cikgu gabungkan sekali dengan 6.6 supaya korang boleh nampak nanti apa hubungan 6.6 dengan 9.3. So ada few soalan yang macam ni, teleskop mikroskop ni 6.5. So ada benda nanti kita boleh guna balik. Okay, so dekat sini, kalau dekat soalan ni korang boleh buka dulu kepada muka surat. Ni semua mirror-mirror biar dulu. Muka surat 9. Untuk lens, muka surat 9. Dia ada 2 page je, pendek je. Cikgu terangkan yang ni dulu. Okay, so sebenarnya dah mudah sebab cikgu dah terangkan tadi. Okay, insyaAllah korang boleh jawab. Okay, yang pertama, kita tengok soalan yang kat tepi tu. Dia tulis apa? Biconvex lens. Biconcave lens. Kanta cekung. Okay, step nombor 1. Tengok jenis lens. Sebab apa nak kena tengok jenis lens? Supaya korang tahu sama ada dia ni ada 5 karakteristik ikut kedudukan atau only 1 karakteristik tak payah ikut kedudukan. Kalau 5 karakteristik, this is a convex atau bahasa Melayunya cembung. Tapi kalau dia tulis concave, ini adalah cekung. Okay, so apa karakteristik dia untuk yang ini? Virtual, upright and diminished. Good. Virtual, upright and diminished. Maya, tegak, kecil. Cari je lah. What is characteristic? Okay, mana jawapan? Rasa-rasa korang mana jawapan dia? A, B, C, D. B. B ke? D. Maya, songsang. Boleh ke Maya dengan songsang? C. C. Sebab dia kalau bahasa Melayunya Maya, kawan dia tegak. Okay, virtual. Virtual tu Maya, kawan dia upright. Okay, size pula sentiasa diminish, kecil. Okay, kecil. So jawapan dia C. Maya tak boleh dengan songsang. Sama juga nyata tak boleh partner dengan tegak. Nyata mesti songsang. Nyata songsang betul. Tapi masalahnya nyata songsang bukan karakteristik untuk concave. Okay, so bawah. Dia tanya. Antara A, B, C, D. Ni kita dah buat tadi. Antara A, B, C, D. Which point is the position of image? Image dia terbentuk kat mana? Dekat A ke, dekat B ke, dekat C ke, dekat D? Okay, kalau kita blur, kita boleh lukis balik. Straight. Sentuh garis tengah. Lepas tu dia akan diverge, capar daripada F.
Okay, itu satu markah. Markah kedua dia straight lalu 2F. So image dia terbentuk kat mana? Image dia terbentuk dekat B, bola. Macam kita belajar tadi. Okay. Dia memang dekat bola je. Duduklah mana pun bola. Okay. Duduk kat mana-mana pun dapat image dia dekat bola. Right? Tak percaya tengok. Dia lukis kat mana? Dekat 2F. Cikgu lukis kat mana? Cikgu lukis tadi dekat depan 2F. Tapi image dia masih dapat sama dekat situ juga. Okay, yang seterusnya kita tengok yang ini. Okay, ada sikit lagi. Okay, so next one. Which of the following will produce image? Okay, tengok dia nak image apa? Bigger, inverted, and magnify. Okay, mana boleh dapat bigger, inverted, and magnify? Okay, mana jawapan korang? Alif jawab C. Okay, Amna jawab C. Kenapa ambil C? Asal tak ambil A je? Kenapa tak ambil A? Mesti ada reason. Kenapa tak nak ambil A? Concave. Concave. Okay, so kalau A apa karakteristik of image? So untuk Visual A upright tu, diminish. yes. Yang ini would, A dengan B salah ke? B salah juga sebab V pun would. Sama, would. Okay, sebab dia tak ikut kedudukan. Yang betul dia nak real, inverted, magnify. Dia nak rim. So rim kat sini. Okay, kalau donkey tu apa? Kalau bahasa Melayunya ini nyata, songsang, besar. Okay, kalau donkey apa image untuk donkey? Boom. Boom, yes. Okay, bawah. Okay, so dia bagi kat sini convex lens. Dia letak objek dekat belakang 2F. So the question is, what is the characteristic of image form? Okay, cuba cari. Okay, first macam cakap tadi, tengok jenis. Dah tengok jenis, okay, ini ada berapa karakteristik? 1 je atau 5? Okay, so jawapan dia ada 5 and dia duduk belakang 2F. So ini adalah real inverted diminish. Read. Kalau tengah ni ris. Okay, in between rim, voom, voom. Okay, beza voom tu, kalau voom dekat F adalah voom yang sangat besar, infinity. So jawapan yang kat sini B bola. Okay, so seterusnya belakang ni cermin. Okay, belakang ni cermin tak boleh buat sebab itu 6.6. Okay, cermin 6.6. Tapi dia ada kaitan. Sebab tu cikgu letak sekali. Memang kalau SPM pun dia akan sekalikan. Okay, yang belah kiri ni pun, belah kanan tu pun tak boleh kira. Yang belah kanan tu tak boleh kira sebab dia tak pakai kiraan lagi. Okay, tapi dia pakai ayat. Dia tak pakai gambar. Dia pakai ayat. Okay, apa yang kita kena faham? Baca dulu soalan. Focal length of convex lens is 10. Okay, maksudnya kalau cikgu buat garis kan. Okay, focal length dia, F dia 10. Okay, ni ada lens. And dia kata convex lens. Kat sini. 10. Okay, apa lagi maklumat cikgu tahu? Kalau F dia 10, berapa dia punya 2F? So kalau F dia 10, berapa dia punya 2F? 20. Okay, good. Thank you. So tengok dia letak objek kat mana. If the object is placed 15 cm in front of the lens. So 15 duduk mana? 15 kat sini. Tengah-tengah. Okay. Apa karakteristik dia? Okay, Alif boleh lajunya kau. Okay, rim. Yes. Dah. Okay, last kali korang cuba. Last, bawah. Focal length 10. Objek place dekat 20. Okay, apa karakteristik dia? Focal length 10. Objek place dekat 20. So, apa karakteristik dia? RIS. Okay, Haras jawab RIS. Amna jawab NSS. Okay, nyata songsang sama size. Nyata songsang sama size, okay.
Aisyah jawab would. Alisha jawab would. Would. Jawapan dia would. Okay, kenapa jawapan dia would? Yes. Encik. Dadah. Tu yang cikgu kata tu. Dia macam excited. Okay. Ni F10. Ni 20. Objek kat sini. Risk. Confident je. Bentuk tak tengok lagi. Bentuk sini. Okay, ini duduklah mana-mana pun. Tak kisah. Would. Maya, tegak kecil. Okay. Tak perasan. Ya, memang tujuan soalan ni adalah, okay, cikgu terus terang korang. Bab ni sebenarnya tak susah. Dia tak susah. Kalau korang boleh bezakan bentuk and tak confuse kena tipu macam ni. Tu je. So, setiap kali kan, sebab tu cikgu kata korang kena tengok step dia. Step nombor 1, tengok bentuk. Kan? Step nombor 1, tengok bentuk. Step nombor 2, baru tengok, okay, bentuk ni ikut kedudukan ke tak? Okay, kalau ikut, itu maknanya convex lah. Ikut ada 5. Kalau tak ikut, ada 1 je. Selesai. Okay, yang belakang ni, ini mirror, belum boleh jawab lagi. Sebab ini nanti cikgu akan guna untuk bila kita belajar 6.6 juga. Okay, 6.6 juga. So 6.6 belum ada lagi lah kelas. Sebab kita, kalau ikutkan hari ni yang last untuk sesi ni, untuk form topik ni. Okay, tapi kita akan sambung lagi nanti tengok macam mana. Kita tunggu dulu PKP macam mana dan sebagainya. So nanti kita akan sambung lagi. Okay. Cikgu terus terang, cara cikgu ajar bab ni tak sama dengan cara buku korang ditulis. Okay, cikgu kena terus terang. So, cara cikgu ajar bab ni adalah nak bagi korang bagi faham perkaitan. Sebab kalau pakai buku teks, bila belajar satu persatu tu yang kadang-kadang confuse. So, cikgu bagi faham satu persatu, cuba kaitkan. Bab ni sebenarnya senang, tapi sebab bila dia ajar satu persatu, korang tak nampak. Kaitan tu tak nampak. So, bila kaitan tu tak nampak, korang rasa macam benda tu besar. Okay. So, hari ni cikgu baru ajar 2 tau. Ada satu lagi perkara berkait dengan benda ni cikgu tak ajar. Iaitu formula. Formula korang akan belajar nanti 5.4. Thin land equation. Okey, kanta nipis persamaan kanta nipis. Itu persamaan tu maknanya kita akan belajar yang belakang ni. Belajar yang belakang ni. Okey. Alright, clear tak untuk hari ni? Cikgu tanya tu dulu. Faham tak? So fokus kita hari ni, okey, fokus kita hari ni 2 je. Okey, 2. Cikgu ulang sikit, fokus kita 2 hari ni. Pertama, bezakan bentuk. Supaya korang tahu yang convex, cembung ada 5 ikut kedudukan. Kalau concave, 1 je, would. Tak kisah duduk mana-mana, would. Kedua, fokus nombor 2, lukis. Lukis tu penting untuk korang, kalau rasa macam hari ni dah macam faham kan, tolong lukis semula. Ambil kertas graf, lukis semula setiap kedudukan. Sebab lukis ni suka keluar exam. Dan markah dia banyak, markah dia 3. Sayang lah kalau hilang 3. And kalau korang ada pasir, nanti kemudian kita akan buat yang pasir, korang akan nampak soalan dia macam tu je. Dia tanya fenomena, dia tanya karakteristik, dia suruh lukis. Fenomena, karakteristik, lukis aplikasi. Fenomena, karakteristik, lukis aplikasi. Tambah sikit kira-kira. Itu sahaja soalan dia. Alright. So cikgu stop share. Okay, so first cikgu nak minta maaf dulu yang tadi kita ada tersangkut tu and kena keluar balik dan sebagainya. So masalah teknikal lah, cikgu minta maaf semua. So that's why kita terdrag sikit masa. So cikgu harap korang okey. Kita jumpa lagi next class untuk KSSM. Nanti cikgu bagi tahu date, belum set up lagi lah, tapi cikgu bagi tahu date. Kita akan habiskan. So untuk KSSM, cikgu punya plan yang pertama, habiskan semua chapter. Kedua, kita akan cuba tengok soalan SPM untuk korang buat latihan. Right? So okay cikgu, thank you. Okay, thank you semua kerana memahami. Okay, so kita rehat dulu untuk makan tengah hari kan. Mak dah masak kat dapur tu. Sedap tengah masak rendang ke kan. Cicah dengan apa? Rendang apa? Dengan ketupat. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.
Oh, baru pun senam Bagus-bagus. Sik ke? Sama-sama. Okay, sama-sama. Terima kasih korang join.